Ni Pilihan TV. Ada orang. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okey. Saya pun tak sangka kata nak boleh like banyak tu kan. Saya test main-main je kan. Dan rupanya ramai lah yang mengikuti perkembangan berkenaan dengan apa yang saya duk kaji ni lah. Itu bagi saya satu perkembangan yang baik lah. Sebab ramai orang dah mula nampak kepentingan sejarah Negeri Kedah ni. Okey, jadi tajuk hari ni ialah berkenaan dengan Negeri Kedah pada zaman Melaka. Jadi Muhammad Khalil jadi. Waalaikumsalam. Saya pun ngantuk dah ni kan. Letih. Tapi kita dah janji ni lah. Okey, jadi tajuk kita hari ni ialah berkenaan dengan Kedah pada zaman Melaka. Jadi sebenarnya saya nak buat penulisan. Saya ni nak mengkaji tentang Sultan Rijaluddin 1626-1652. Sultan Kedah yang ke-13. Sultan Rijaluddin ni kira Sultan Kedah yang paling kahak untuk pengetahuan apa, di mana dia lah satu-satunya Sultan Kedah yang boleh sound Raja Siam. Cik. Main ambil adik ni. Cik. Ni ambil adik. Sat no, anak. Okey, jadi saya nak buat pasal Sultan Rijaluddin. Jadi masa saya duk buat tu, saya duk banyak baca Belanda, rekod Belanda. Dah register. Saya duk tengok tiap-tiap tahun. Sebelum ni pun saya rasa saya ada cerita dalam video saya pasal Langkawi. Tapi video tu saya tak simpan lah lama-lama pasal penulisan tu dah siap. Jadi saya tak maulah ada plagiat ke apa ke. Jadi saya padam lah. Saya simpan untuk 2 hari kot. 2 hari, 3 hari macam tu lah. Cerita saya Langkawi ni. Okey, kemudian selepas saya membaca ataupun menulis tentang Sultan Rijaluddin, saya nak kena ada kronologi. Sejarah ni dia kena ada kronologi macam mana boleh jadi satu-satu peristiwa tu lah. Jadi daripada penulisan saya berkenaan dengan Kuala Kedah tu, saya jumpa satu buku lah, satu buku yang terjemahkan daripada Portugis kepada Inggeris yang mengatakan bahawa nama Kuala Kedah ni disebut pada tahun 1512. Okey, lepas tu masa saya buat pasal Langkawi, nama Kuala Kedah ni disebut dalam satu kitab Cina, manuskrip Cina oleh Fezin. Waalaikumsalam Rizal Latif. Disebut oleh Fezin pada tahun 1453. Dia kata Langkawi ni terletak di kawasan timur Kuala Kedah. Jadi berdasarkan rekod Cina ni pun satu perkara yang sangat menarik, di mana nama Kuala Kedah ni dah mula muncul. Ini yang benda yang saya jadi excited lah. Tapi nak buat macam mana benda tu dalam bahasa Cina. Okey, jadi kalau lah ada di kalangan hampa yang tengok ni boleh baca Cina, join kita buat research berkenaan dengan Kedah dalam rekod-rekod Cina lah. Okey, tu selesai. Okey, selepas saya duk tulis tu apa semua, jadi bila disebut nama Kuala Kedah, jadi saya rasa nak kena tulis kot pasal Melaka. Sebab sebelum ni pun saya banyak dah sebut. Saya kata Melaka dengan Kedah ni negeri yang tua. Tapi Kedah ni sejarah dia dipinggirkan
atau bahasa kasar dia lah, bahasa kasar saya ni jadi dipareakan lah daripada pensejarahan Malaysia. Di mana cerita pasal Melaka ni yang duk naik banyak. Padahal negeri Melaka ni kecil. Satu emporium ataupun satu kuasa yang hidup tak lama. Hanya 100 tahun saja. Kedah ni seperti mana yang kita tahu, bukan kata orang Kedah saja, semua orang tahu bahawa negeri Kedah adalah negeri yang tua, yang wujud beribu-ribu tahun. Malah sudah dibuktikan dengan kewujudan lembah bujang, sungai batu dan sebagainya lah. Tapi seolah-olah bila mai zaman Melaka, orang Kedah tak ada. Orang Kedah ni macam tak wujud. Jadi daripada situ, bertitik tolak daripada situlah saya mula melihat kepada kepentingan sejarah negeri Kedah ni secara menyeluruh lah. Walaupun pada peringkat awal saya tulis pasal Pahang Kedah Siam, tapi bila kita dah start kaji ni, jadi syok pula kan. Jadi ketagih, jadi macam nak kena tahu lagi kan. Jadi daripada situlah saya start menulis, dan saya rasa benda yang saya cerita ni sepatutnya lah bagi saya ni, saya patut kongsi untuk masyarakat lah, terutamanya orang Kedah. Kita kena ada sesuatu yang boleh kita banggakan dengan negeri kita. Lama hari ni orang Kedah dia macam tak bermaya lah kan bila cerita bab sejarah ni. Alah, Kedah ni ada apa, harap tak ada Sungai Batu bergaduh dengan Chola. Tapi sebenarnya kita ada cerita yang lebih banyak, cuma kita tak ramai pengkaji. Setakat yang saya tahu lah, selain daripada saya ni yang mengkaji secara mendalam zaman tradisional Kedah ni, saya rasa saya tak jumpa lagi, kecuali Datuk Wan Samsudin lah, arwah almarhum dulu ni, arwah lah almarhum, yang menulis secara tidak langsung artikel-artikel pendek, artikel-artikel ringkas lah berkenaan dengan Kesultanan Kedah. Selain pada tu saya tak jumpa lagi. Saya pun tak tahu lah, mungkin saya terperap di rumah, saya tak cembok dengan orang ni, jadi saya mungkin tak tahu. Tapi setahu saya lah, pengetahuan saya tak ada lagi orang yang betul-betul mengkaji tentang sejarah Kedah pada zaman tradisional lah, pada zaman Melaka dan ke bawah lah. Okey, jadi cerita saya Melaka dengan Kedah ni satu cerita yang menarik. Bila mana selepas serangan Melaka, dia jadi cerita ni sebab lepas serangan Melaka 1511, Afonso di Albuquerque mai serang Melaka. Jadi pegawai-pegawai Portugis ni dia banyak menulis. Dulu saya duk mengaji apa semua, kita hanya terdedah dengan semua-semua British. Dan kita bergantung kepada apa yang ditulis oleh Winstead dalam Notes on History of Kedah 1936, Jamrah nombor 14. Kita boleh kata majoriti pengkaji-pengkaji Kedah akan bergantung kepada sumber yang ditulis oleh Winstead. Jadi tidak ada orang yang cuba membidas apa yang Winstead tulis. Semua orang kenal Winstead. Winstead adalah seorang orientalis yang kadang-kadang, bukanlah kadang-kadang, dia kalau hampa baca Note History of Kedah, hampa tengok balik, memang dia ada banyak penipuan lah yang dia buat, dan dia self-claim lah. Di mana dalam Note History of Kedah tu dia tak letak citation sebagai orang yang berkelulusan bidang sejarah. Sepatutnya dia kena ada rujukan lah di nota kaki tu. Jadi daripada situ saya tengok balik lah berkenaan dengan penulisan Winstead ni lah. Jadi salah satu benda yang paling besar yang saya jumpa ialah Kasar ambil buku tu jap. Tu Raja Bersiung, bawah dia. Tu. Saya orang KL. Saya orang KL pula, anak orang Pahang, jadi kena cakap KL. Cakap Kedah dia tak pernah faham. Okey. Jadi dalam Winstead dia ada tulis berkenaan dengan Hikayat Merumah Wangsa yang mukadimah awal. Tapi dia tak mengaku, kalau hangpa baca dalam The Classical Literature of The Classical Malay Literature, tulisan Winstead, dia kata Hikayat Merumah Wangsa tu cerita yang bohong, cerita yang cerita mistik, legenda yang tak boleh dibuktikan. Tapi dalam Note History of Kedah tu dia telah menyenaraikan nama-nama Sultan Kedah yang awal lah, zaman Hindu-Buddha. Jadi dia kata bahawa dialah yang menjumpai benda tu. Jadi orang sejarah bila nak tulis sejarah Kedah, mereka tak pakai Hikayat Merumah Wangsa.
Mereka tak petik hikayat Merom Mawasa, tapi mereka petik Winstead. Dia main pula dah. Main ambil adik ni. Masuk balik. Tutup pintu. Jadi jadi orang-orang sejarawan petik apa yang ditulis oleh Winstead. Yang ni yang jadi masalah. Bukan masalah, dulu tak masalah, tapi bagi saya melihat kepada kepentingan kita nak mengangkat martabat sejarah negeri Kedah, kita tak boleh dah bergantung kepada tulisan Winstead 100%. Itu kita kena jelas. Maknanya kalau hampa nak buat citation, nak buat rujukan berkenaan dengan sejarah awal Kedah pada zaman Merom Mawasa, teruslah rujuk kepada hikayat tu sendiri. Okey. Jadi saya pernah tulislah dalam buku saya ni, Misteri Raja Bersiung ni, saya buat kajian perbandingan teks, dan daripada situlah saya jumpa lah raja, orang kata Raja Kotok lah, yang dibuat oleh Winstead. Sebelum saya nak contoh saya Melaka ni, hampa kena relax, saya kena serta Winstead bagi hampa faham. Okey. Kemudian kalau hampa follow Winstead, hampa rajin baca penulisan dia apa semua, dia orang yang sangat membantah kepada menjadikan Kedah sebagai satu negeri yang mempunyai sejarah yang besar dan kuat. Dia lebih prefer kepada Melaka. Sebab bagi Winstead, Melaka adalah center kepada tamadun Melayu. Dan bagi Winstead juga, berbanding antara Melaka dengan Kedah, Melaka dianggap lebih advance sebab Portugis main serang Melaka. Portugis tak main serang Kedah. Okey, disebabkan tu Winstead kata lebih baiklah depa angkat secara propagandanya, mengangkat sejarah Melaka berbanding sejarah Kedah. Dan lagi satu, sebab Kedah dia tak ada Melaka dia tak ada sultan. Okey, jadi bila negeri tak ada sultan ni, bagi British senang nak kontrol lah dan tidak mengguris hati siapa-siapa. Jadi disebabkan tu, atas banyak sebab lagi, jadi Winstead orang kata melakukan propaganda secara besar-besaran. Bila mana dia menjadi pengarah pelajaran yang pertama, dia menerbitkan siri buku sejarah alam Melayu. Orang yang sekolah tahun 60-an, sekolah rendah biasalah baca, dan dulu-dulu mereka pun wajib baca Salatus Salatin. Okey. Bila Winstead dah wajibkan benda ni, jadi dia banyak tulis pasal Melaka. Cerita Melaka, kalau hangpa baca teks dia, banyak teks Melaka tu daripada dia. Dan dia tak minat dengan Kedah. Jadi jelas dekat situ kenapa sejarah Kedah ni dipinggirkan. Jadi ini kerja Winstead. Okey. Balik pada Melaka. Balik pada Kedah. Selepas saya tengok balik apa yang ditulis oleh Winstead, barulah saya nampak bahawa walaupun Winstead cuba nak memisahkan Kedah dengan Melaka ni, tetapi tetap tak boleh tinggal pasal Kedah melalui fasa 100 tahun Melaka dan fasa kejatuhan Melaka. Maknanya fasa naik dan turun Melaka tu, Kedah ni duk ada tahun tu je, tak pergi mana. Okay, sampailah saya jumpa dalam yang saya kata tadi 15-12 menyebut tentang seorang Portugis bernama Duarte Barbosa. Dia sebut, dia kata lepas kami serang, lebih kurang lah, lepas jatuhnya Melaka 1511, kami menghantarlah wakil Portugis untuk pi ke Siam. Dan di utara ada sebuah negeri, iaitu negeri Kedah, di mana di pelabuhan dia ni sangat besar. Dan Kedah adalah negeri yang mengeksport lada dan beras. Malah beras Kedah mampu untuk memberi makan kepada orang Semenanjung, seluruh orang Semenanjung pada zaman tu. Ini kata Duarte Barbosa. Maknanya dulu Kedah ni padi saja. Okey. Saya pun tak apa nak ingat ni. Okey, dia hantar Miranda de Azevedo bagi menjalinkan perhubungan dengan Siam lah. Okey, pada tahun 1516, Portugis menghantar Duarte de Coelho untuk mengikat lagi sekali perjanjian di atas Bangkok, di mana
Portugis dibenarkan untuk berdagang di Patani, Nakhon Sultan Barat, Mergui dan Tenasserim. Jadi Kedah ni dipercayai, Kedah ni kata Portugis kata Barbosa, kata Afonso, kata Tommy Pires. Kedah ni duduk di bawah Melaka, bernaung di bawah Siam. Malah sampai naiknya Melaka, sampai jatuhnya Melaka, Kedah ni tetap bernaung di bawah Siam. Malah Siam bila jumpa pun Siam duk claim, kata Kedah ni memang sebahagian daripada Siam lah. Tapi saya tak jumpa lagi dakwaan yang kata Kedah ni bawah Siam. Cuma bergantung kepada Hikayat Merumah Wangsa bila mana menghantar bunga emas antara hubungan adik dan abang. Ni pun kita kena tengok juga daripada banyak perspektif lah. Okey, selepas saya rujuklah duk sembang dengan satu kawan ni. Dia ni nama Faris. Faris Sapni pun duk tolong saya juga. Sapni ni memang duk tolong saya sedia lah. Jadi Faris ni dia duk tanya saya pasal cerita Kedah tu. Saya tak berapa nak faham. Saya tak berapa nak minat. So dia kata, mai kita sama-sama baca pasal Melaka daripada sumber-sumber Portugis. Jadi dalam kami duk sembang-sembang tu, dia yang jumpa tentang cerita kata Tommy Pires pada zaman Sultan Mansur Shah. Pada zaman Sultan Muzaffar Shah berlaku peperangan di antara Kedah dengan Melaka. Okey, Sultan Muzaffar Shah dia memerintah antara tahun 1445 hingga 1459. Jadi tempat yang diserang adalah Maijam. Ditulis dengan ejaan dia MYJAM, Maijam. Jadi Tommy Pires ni dia kata, untuk kita faham di mana kedudukan semua negeri-negeri ni, dia buat susunan. Daripada Melaka naik Selangor naik Bernam ke Maijam, Perak Beruas Kedah. Ni daripada penceritaan Tommy Pires. Jadi tang Maijam ni tergantung. Lepas saya baca betul-betul, saya rasa Maijam ni adalah Manjung. Dan Manjung adalah negeri yang ditakluki oleh Sultan Muzaffar Shah. Negeri yang pertama lah. Malah dalam kata Tommy Pires dan banyak lagi rekod-rekod Portugis, kesemua kawasan ni, termasuklah Selangor, Bernam dan sebagainya, semua kawasan ni adalah milik Kedah. Dan kesemua kawasan-kawasan ni mengeluarkan biji timah. Jadi cerita ada lagi satu aspek yang saya nak tekankan dekat sini. Biji timah ni, cerita ni bukan biji timah yang kita duk baca 1874. Yang kita tahu, kita diasuh ataupun diajak di sekolah, cerita pasal perang biji timah ni bila mana berlaku perjanjian Pangkor 1874 yang menyaksikan Perak masuk ke dalam pengaruh British. Tapi cerita biji timah ni berlaku lebih awal daripada tu. 14, kita assume lah lebih kurang 1450. Bila mana Kedah ni adalah negeri yang mengeksport biji timah. Jauh sangat Bukit Mertajam. Maijam. Dia Portugis ni dia bahasa Bernam tu dia sebut Vernam. Macam nak tahu perkataan dia, kalau hampa baca Pera pun dia sebut macam nak payah lah. Okey. So cerita biji timah ni dah wujud abad ke-13 lagi. Dan saya rasa biji timah Kedah yang ada di Sungai Batu tu lah yang dibawa keluar sampai zaman Melaka, dan saya pun tak tahulah bila habis biji timah di Kedah ni, bila dia betul-betul habis. Okay, itu satu cerita. Kemudian Pires juga menyebut tentang Beruas. Beruas ni duduk dalam negeri Kedah bersama dengan Manjung sampai ke Selangor tu lah. Tetapi Beruas tidak ditakluki sebab Beruas ada tak begitu penting lah. Pada abad ke-15 tu Beruas ni tak kuat. Sebab dia kata yang pertama, masa dia pi tengok Beruas tu, jarak antara pesisir pantai Beruas dengan laut ni lebih kurang 6 km. Jadi kapal semua tak boleh parking.
Jadi bila kapal tak boleh parking, dia jadi perdagangan tu berkurang dan akhirnya lumpuh lah. Tapi kata Pires, bot kecil-kecil, kapal kecil-kecil boleh masuk ke dalam Sungai Perak lah, daripada Beruas tu. Jadi jelas dekat sini kata Pires, Beruas tu duduk di bawah Kedah, dan daripada Pires juga yang mengatakan bahawa sempadan Kedah adalah di Beruas. Ini kata Pires. Tapi kalau kita baca pada zaman yang lebih awal, 1450-an ataupun 1460-an, Kedah keluasan dia adalah sampai ke Selangor. Jadi Selangor ni kita tak tahu di mana. Cuma kalau kita baca dalam Salatus Salatin, menyebut bahawa kawasan bendahara adalah di Kelang. Jadi saya beranggapan bahawa sempadan Melaka dengan Kedah ni adalah di Kelang tu lah. Dan Kelang pun kita tak tahu luas mana. Jadi tidak ada satu kenyataan yang jelas. Cuma kalau kita ambil sempadan Kelang yang sekarang ni, kita boleh anggaplah bahawa mungkinlah dia sampai Shah Alam dan sebagainya. Jadi daripada satu sudut, Kedah ni tahun 14 tu kira masih lagi besar lah, masih lagi luas. Okey. Kemudian pada zaman anak dia, Sultan Mansur Shah. Sultan Mansur Shah 1459-1477. Baginda sekali lagi melakukan peluasan kuasa apabila baginda sekali lagi menaklukki Manjung, Perak, Selangor, Bernam daripada Kedah. Makna kata kemungkinan selepas Sultan Muzaffar mangkat, negeri-negeri yang 4 ni tadi ni depa keluar lah, depa isytiharkan merdeka. Jadi depa masuk balik ke dalam Kedah. Depa memberi taat setia kepada Kedah. Namun kemudiannya diserang lah. Diserang dan akhirnya Melaka dapat tawan lah. Tapi Melaka tak dapat sampai ke Kedah dan tak menyerang Kedah lah. Malah pada zaman Sultan Mansur dah start buat berlembut lah, berlembut dengan Siam. Dan Siam pun orang kata apa, bagi muka lah, sebab mereka duk kalut dengan Burma. Mereka duk berperang dengan Burma. Boleh kata setiap 10 tahun sekali memang mereka akan berperang dengan Burma lah. Okey ya. Itu satulah. Okey. Ini kata Barbosa. Yang saya cerita ni mungkin yang saya cerita ni akan bercampur-campur lah. Cuma saya nak beritahu Kedah pada zaman Melaka dengan zaman Portugis. Ini ada dua zaman yang lebih kurang, sebab Kedah dengan Melaka ni saya ambil dekat zaman kejatuhan, sebab saya pun baru dapat semua-semua ni. Saya pun tak telaah habis-habis. Jadi yang saya boleh cerita pada malam ni adalah zaman Kedah dengan Melaka Portugis. Okey. Menurut Barbosa, 1516, dia kata dari pelabuhannya ini terdapat sejumlah kapal yang tak terkira banyaknya yang berdagang semua jenis barang dagangan. Kapal-kapal Arab Moor ni orang Islam, kapal-kapal Islam daripada negara Arab ni lah, datang dari pelbagai tempat, dan di sini di tanah lada sangat baik. Dan dihantar ke Melaka dan kemudian dibawa ke China. Kini ada dua pandangan tentang lada Kedah. Sambungan daripada Pulau Lada itu. Jadi dua pandangan, dua pendapat, Barbosa dengan Tommy Pires. Barbosa kata lada Kedah ni, daripada Kedah, orang-orang Kedah akan bawa lada ni daripada Sungai Petani ataupun Sungai Kedah ni. Dulu Sungai Kedah ni luas besar dan dia bersambung antara satu sama lain. Dibawa sampai ke Siam. Maknanya mungkin dia akan lalu ke Petani dan sebagainya lah. Dan di Kedah memang ada jalan penarikan, pernah ditulis oleh Quadrich Wales, jalan penarikan Kedah. Dan ada satu peta Siam, memang dia lukis Sungai Kedah ni macam terbelah. Terbelah dua. Okey. Dan lada yang dibawa ke Melaka tu akan dibawa ke Aru dan Pedir. Aru Pasir Pedir lah. Dan kata Barbosa, Pasai biasa berperang dengan Kedah. Yang ni yang mungkin ada cerita Puak Nai kata Kedah Pasai Mar tu. Wallahualam. Saya bukanlah nak cerita pasal
pok-pok naik tu. Tapi saya nak menjelaskan bahawa daripada kata catatan Portugis ni mengatakan bahawa Kedah dengan Pasai biasa berperang. Malah semasa Melaka nak naik, Aru adalah satu kerajaan yang selalu menyerang negeri Melaka. Dulu kita duk sangka Melaka ni power gila, tak pernah berperang, dan negeri-negeri tu bersekutu. Negeri yang masuk ke dalam Melaka tu negeri yang bersekutu, kecuali Kelantan dengan Pahang yang kita tahu pada zaman Sultan Mahmud dia menakluki lah kawasan-kawasan tersebut. Tapi kalau ikut daripada catatan Siap, dia kata Pahang ni dah start memberontak pada zaman Muzaffar. Maharaja Dewa Sura yang kita baca dalam Salatul Salatin tu dah start lawan Siam. Jadi cerita Melaka ni bukan satu cerita yang dongeng. Dongeng, dan selama hari ni kita duk bergantung kepada syllable. Tulisan-tulisan syllable, Salatul Salatin. Dan yang menyebabkan kita macam tak lepas. Kita macam awak cerita Melaka ni macam tergantung kan. Dan kita berpusing-pusing ya. Balik-balik cerita pengkhianatan Naino Citu lah, apa tu Mutahir lah. Macam tak ada cerita lain dah Melaka. Sepatutnya mengkaji sejarah ni, dia kena tengok semua sumber. Kena kembangkan sumber tu. Baru hampa nampak cerita tu. Walaupun setengah orang kata, alah ni orang putih tulis, orang Kapiak dia murung kan. Tapi kalau tak ada orang Kapiak dia tulis, orang Melayu nak tahu lah. Okey. Okey Okey, kemudian pada zaman Melaka ni, daripada satu sudut yang lain, dulu ada sebut soalan pasal Nobat Kedah. Jadi Nobat Kedah ni, kalau kita tengok berlaku pada zaman Sultan Mahmud Shah, Sultan yang last kali dan diyakini sekitar tahun 1506 atau 1507 lah, bila mana Kedah main minta nobat. Jadi punca minta nobat tu kita kena tengok betul-betul. Tapi banyak orang kata minta nobat tu maknanya Kedah mengaku pertuanan Melaka ke atas Kedah lah. Tapi saya rasa tak perhati dengan jawapan tu, sebab pada saya mesti ada sebab Kedah pi, bukan saya saja. Hampa nak minta nobat ni bukan saya saja. Dan yang kedua, saya agak membantah apa yang dijelaskan berkenaan dengan minta nobat ni, maknanya minta dolat. Pada saya, pasal apa Kedah nak minta dolat daripada Melaka kan? Kedah ni negeri yang tua. Kedah ni wujud lebih awal. Malah masa Sultan Melaka, iaitu Sultan Melaka naik di Melaka, Sultan Melaka yang ketiga, Kedah dah ada 10 sultan. Jadi pasal apa kita orang Kedah nak pergi jumpa orang Melaka? Yang ni kita kena tengok balik. Yang ni kita kena jelas, kita kena perjelas. Minta nobat ni sebagai contohnya ada dua perkara saja, dua sebab. Satu yang tadi memang minta nak menabalkan raja, mohon daulat. Dan kedua ialah pada saya kemungkinan berlaku pertukaran dinasti di Kedah pada ketika itu, bila mana Sultan Mahmud Melaka dengan Mahmud Kedah tu. Jadi pelantikan Sultan Mahmud tu kemungkinan dia tu daripada dinasti lain. Sebab tu dia mai ke Melaka untuk minta nobat. Seperti mana kalau kita tengok Johor, masa zaman Maharaja Bakar nak naik menjadi Raja Johor ataupun Raja Johor lah, dia dah minta nobat daripada Pahang. Pahang tak mau bagi. Dia minta Terengganu tak mau bagi. Akhirnya dia minta England lah, mai tabal dia. So situasi yang sama berlaku di Kedah lah, lebih kurang macam tu. Kedah Melaka ni lebih kurang macam tu lah. Maksud saya kemungkinan Sultan Mahmud Kedah tu adalah daripada jurai yang lain. Dalam hikayat beritahu, betul. Dalam hikayat kata
taraf Raja Kedah ni rendah daripada Sultan Melaka. Tang ni pun saya macam tak perhati kat lah kan. Takkan lekeh sangat Kedah. Dan Sulatu Salatin ni pun ditulis 100 tahun selepas kejatuhan Melaka. Bila mana Tun Sri Lanang ni, dia tulis masa dia ada di Aceh. Tun Sri Lanang ni orang Pahang. Dia tulis di Aceh tahun sekitar 1630. Jadi lebih kurang 100 tahun lebih cerita tu. Sebab tu tadi saya tulis satu artikel berkenaan macam mana kita nak buat kajian sejarah ni. A-B 3 apa semua tu tadi saya ada tulis macam mana kita nak buat kajian sejarah. Jadi sebab tu ada golongan, ada sejarawan yang menolak Sulatu Salatin sebagai karya yang autentik. Sebab dia ada jarak yang jauh. Dan dia hanya mendapat cerita-cerita tu daripada cerita-cerita lisan. Orang yang hidup zaman Melaka tu banyak dah matilah. Kan? Secara logiknya. Ataupun kalau dia hidup pun takkan umur mereka ni sampai 130 tahun, 140 tahun. Kalau mereka pun memang hidup masa zaman Tun Sri Lanang menulis, tak tahulah amalan mereka ke apa kan. Tapi kita fikir secara logik, mereka ni dah tua lah. Dah banyak lah. Nyanyuk lah orang kata kan. Banyak lupa apa yang berlaku pada zaman mereka muda. Okey. Tun Sri Lanang lebih memenangkan penjajah. Yang tu saya tak mau komen. Tapi saya tak bersetuju dengan pandangan Dr. Mat Rofah lah. Yang kata dia melebihkan kononnya diopoh oleh Portugis lah. Sebab Tun Sri Lanang kena tangkap dengan Aceh. Pasal apa dia nak memburuk-burukkan. Bukanlah ditangkap, dia tak ditangkap sangat. Sebab Sultan Aceh pada masa tu pun main pada Pahang, Sultan Iskandar Muda. Okey, banyak soalan saya tak ada nak baca. Dah 10 Raja Kedah betul. Dah 10 Raja Kedah main minta nobat. Yang tu yang timbul persoalan. Pasal apa Kedah nak pergi minta nobat kepada Melaka. Jadi macam saya kata lah, teks yang ditulis oleh Tun Sri Lanang tu dikaji oleh Celeber. Siapa Celeber ni? Celeber ni adalah padri Kristian. So dia buat takrifan berdasarkan apa yang dia faham lah. Okey. Mana lagi? Sekejap saya nak scroll baca soalan. Okey, firasat kejatuhan Melaka. Okey, masa Melaka jatuh, masa Melaka diserang 1511, menurut catatan Portugis, Kedah pun hantar bantuan lebih kurang 3 biji kapal untuk bantu Melaka lawan Portugis. Dan lepas tu lah ada beberapa siri serangan balas lah. Portugis kat atas Kedah. Bila mana tahun 1516, Kuala Kedah dibakar oleh Portugis. Dan saya tak jumpa lagi di mana serangan-serangan yang lain. Sebab yang saya boleh sebut ni, kata Sultan Sulaiman Shah 1606, dia naik takhta 1606, maknanya dia hidup, mungkin dia hidup pada zaman Melaka jatuh. Jadi Sultan Sulaiman kata kepada Belanda, kepada Cornelis Matilev, iaitu Laksmana Belanda yang pertama yang mai ke Kedah. Dia kata kepada Matilev, masa aku muda dulu, aku kena tangkap dengan Portugis dan aku dibawa ke Melaka. Untuk tebusan, Portugis minta 100 bahar lada sebagai gantilah. Okey. Jadi bersandarkan cerita tu, trigger tu, daripada petikan tu, makna kata ada berlaku peperangan di antara Kedah dengan Portugis kemudiannya selepas kejatuhan Melaka. Sebab kalau hampa baca tulisan Dr. Alino, dia pernah tulis, dia banyaklah tulis pasal Melaka ni dululah. Dia kata semua negeri Melayu ni turun mai tolong Melaka. Tapi ada yang sempat sampai, ada yang tak ada sampai, ada yang masa yang sempat sampai tu mereka dah masuk berperang bersama-sama, tapi teknologi yang terlalu advance dan perkanatan yang berlaku di Melaka menyebabkan orang Melayu kalah lah pada masa tu. Tapi Kedah memang tak kapal untuk bantu. Jadi daripada satu sudut, walaupun ada
pertemuan ataupun persaingan di antara Kedah dengan Melaka ni, Kedah ni tetap tolong orang Melaka. Tu kita kena, tu saya kata sejarah Melaka ni sejarah yang dia tak misteri. Cuma dia tak berkembang. Macam juga sejarah Kedah. Dia tak berapa misteri sebenarnya bagi saya lah, setakat saya kaji. Cuma dia tidak mendapat perhatian daripada sejarawan. Sejarawan yang kita tengok contohnya, bukanlah saya nak ni kan, masing-masing punya. Abdullah Zakaria dia orang Terengganu. Mak Adam, kalau tak salah saya, daripada Selangor lah. Daripada utara ni, Prof Jelani Halimi, dia orang Perak. So, yang power daripada Kedah ni tak ada. Yang paling dekat pun nama Murad Amerika lah, Prof Murad. Tapi Prof Murad Amerika dia bukan orang sejarah. Dia kewartawanan. Dan dia orang Pulau Pinang. Jadi yang Kedah, pure Kedah ni tak ada. Yang betul-betul nak rungkai balik sesuatu ni. Yang ni yang kita jadi tergantung. Prof Makti seorang ni. Prof Makti orang Kedah. Orang Luak Madi. Tapi Prof Makti juga bukan bidang sejarah. Dia bidang komunikasi. Jadi disiplin tu tak sama. Cerita boleh, semua orang boleh bercerita. Tapi daripada segi nak mengkaji tu, dia ada teknik-teknik tertentu. Nak kena clarify ataupun nak kena nak kena takrif satu-satu bahan tu lah. Nak baca satu-satu bahan ni bukan hang boleh baca sekali imbas. Dia kena baca banyak perbandingan, banyak pendapat baru boleh buat. Siapa tu? Kita kecil hati tu. Mak dia kecil habis bukan pure Kedah. Main lah. Okey. Jadi malam ni yang saya cerita ialah berkenaan dengan sejarah, orang kata apa, sejarah Kedah Melaka sepintas lalu lah. Sebab tujuan saya nak trigger apa untuk buat kajian. Untuk tengok balik tentang apa yang berlaku kepada Melaka berdasarkan catatan yang dibuat oleh Portugis. Dan saya rasa memang ada bahan daripada Ayutthaya, bahan-bahan Siam yang menjelaskan tentang ni. Okey, tapi malangnya kalau hampa baca buku ni Ni buku ni saya beli lama dah. The Royal Chronicle of Ayutthaya. Okey. Buku ni adalah terjemahan daripada Chronicle ni hikayat lah. Hikayat kerajaan Ayutthaya. Dia lebih kurang macam At-Tarikh lah. Kitab istana. Jadi Chronicle of Ayutthaya ni ada menceritakan secara tidak langsung tentang apa yang berlaku kepada Ayutthaya lah daripada awal sampailah dia jatuh 1767. Tapi malangnya sebahagian besar daripada hikayat ni terbakar lah semasa serangan Burma. Dan mereka sempat baca dan selamatkanlah beberapa, tebal lah, kira kitab dia tebal. Dan mereka sempat selamat lah yang mana boleh. Kajian ni dibuat oleh David K. Wyatt. David K. Wyatt ni orang Australia. Sampai daripada kajian dia lainnya tertubuhnya fakulti Thai dan Indochina di National University of Australia. Jadi Australia ni power sejarah Asia Tenggara. Okey. Okey, balik pada cerita Kedah. Lupa nak kata. Okey. Tuan Pires kata Kedah ni adalah sebuah negeri yang kecil dan bersebadan dengan terang di utara, manakala di selatannya bersepadan dengan beruas. Okey. Penduduknya sedikit dan rumah mereka boleh dilihat di tepi sungai, tetapi ia merupakan pengelola lada hitam di mana setahun mereka mengekspor 400 bahar timah. Bahar lada hitam ke Melaka dan Siam. Dari Melaka lada hitam ni dibawa ke Pasai dan Petir. Manakala dari Siam lada hitam ini dibawa ke China. Dan Kedah juga menghasilkan biji timah di mana galai ini turut dijual kepada pedagang dan datang dari Burma atau India yang ditukarkan dengan mah. Makna kata orang dulu dah mega dah mah. Sebab tu ada orang jumpa koin mah. Duit siling mah Kedah. Lepas tu dalam masa yang sama pelbagai produk juga daripada China dijual ke negeri Kedah. Sebab tu kalau apa tengok daripada segi kajian ekologi banyak jumpa porselin.
pinggan mangkuk Cina. Lepas tu para pedagang Kedah tidak menggunakan jung. Mereka tak naik jung kapal besar untuk berlayar, tetapi menggunakan lancara yang kecil sikit. Dulu saya ingat yang pasal lancara ni pasal apa orang Melayu tak buat kapal besar, pasal orang Melayu tak pergi berlayar jauh-jauh. Sebab alam Melayu dia negeri yang subur, jadi tak perlu nak pergi jauh-jauh. Bagi contohnya, Kedah ni eksport gajah pergi ke India. Kedah eksport gajah pergi ke Kedah. Jadi daripada kapal yang besar daripada India tu, dia kena main ambil gajah daripada Kedah ni untuk bawa keluar. Malah gajah Kedah ni dijual daripada zaman tahun 1400 sampai tahun 1800. 400 tahun Kedah duduk berniaga gajah saja. Punya banyak gajah di Kedah ni. Lah ni tak ada apa lah. Kan? Gajah India tu kacuk dengan gajah Kedah. Ni satu buku lah. Ahmad Jelani Halimi, Perdagangan dan Perkapalan Melayu di Selat Melaka. Ni buku ni sampai lah. Buku ni buku lama, payah nak cari dah. Dan buku ni lah yang banyak menceritakan secara tak langsung lah berkenaan dengan perdagangan di antara Kedah dengan Melaka. Okey, kalau ikut daripada catatan Portugis, mereka lebih tumpu kepada ekspor perdagangan yang dibuat di antara Kedah dengan Melaka lah. Mereka tak berapa cerita tentang apa yang berlaku pada zaman apa yang berlaku di Kedah. Sebab bagi mereka Kedah ni duk bawah Siam. Okey, soalan boleh jadi ke? Boleh jadi Sungai Batu port ke? Port. Saya rasa boleh jadilah. Sebab dia tak jauh daripada Gunung Jerai. Kalau hampa baca yang Sriwijaya, Gunung Jerai tu salah satu kawasan utama lah kepada pelabuhan Kedah pada zaman Sriwijaya. Allah Alam lah. Sebab Sungai Batu tu lebih jauh kan. Saya buat Sungai Batu ni, saya tak boleh nak jawab sangat pasal bukan bidang saya. Okey, lepas tu dia kata orang Kedah ni turut menjual pakaian. Di mana harga pakaian ni sama harga dia dengan Melaka. Makna kata orang Kedah ni pakai dah baju, tanjak, tengkolok, apa bala semua tu. Macam mana cerita hang tuah tu. Dulu saya sekolah, orang duk kata, orang Melayu dulu ni, orang putih kata, saya sekolah dululah. Orang Melayu ni tak duduk dalam hutan. Orok buih, jarum, sebilah pun tak boleh buat. Kata orang putih dulu masa zaman saya sekolah lah. Saya sekolah sekolah besar. Tapi dalam buku sejarah tu menyebut macam tu lah. The White Man Burden yang saya ingat sampai lah. Di mana tujuan datang orientalis ni adalah untuk menanggung beban yang ditanggung oleh penduduk-penduduk yang mereka jumpa tu lah. Orang Melayu, mana-mana lah negara yang mereka takluk dan jajah. Jadi mereka kata orang Melayu jarum sebilah tak nak buat. Seolah-olah menggambarkan orang Melayu ni duduk telanjang dan duduk atas pokok. Ini yang ditulis oleh orientalis lah. Tapi bila kita kaji balik, tu katalah kajian sejarah ni, dia kena buat kajian. Sejarah ni hampa kena kaji, hampa kena baca semua bahan, baru hampa jumpa. Sebab tujuan kita naknya mengkaji sejarah, kita nak angkat rasa bangga jati diri kita tu sebagai orang Melayu lah. Okey, nilai je. Okey, lepas tu yang ni pelik. Okey, selain itu Negeri Kedah berada di bawah penguasaan Gubernur Sukhothai. Saya tak rasa ni Gubernur Sukhothai. Kalau daripada siapa yang saya baca dan faham, Sukhothai yang kita kenal dalam sejarah Siam, dia bermula di Nakhon Sitamarat. Kemudian baru dah dia pindah ke Sukhothai. Selepas berlaku perebutan kuasa, peperangan di kalangan kerabat Sukhothai tu yang menyebabkan dia naik ke atas. Tapi asal Sukhothai ni bermula di Nakhon Sitamarat. Ini menurut pandangan sejarawan daripada Siam. Okey, kat 12 dah. Okey, dia kata Gubernur Sukhothai inilah yang mengawal Terang dan Tenasserim termasuk Kedah. Jadi ketiga-tiga negeri ini berada di bawah pengaruh Ligor. Kalau ikut kalender Naksat Siam, dalam buku Gajah Putih tu saya ada tulis 13 negeri yang dikuasai oleh Ligor.
Malah setiap negeri ni ditanda dengan tanda binatang lah. Kedah ditanda sebagai ular besar, ataupun naga lah. Rimau Kelantan dan banyak lagi lah, Arnab, Pahang dia tanda sebagai lembu. Ni kalender lunar Cina. So 1363. Jadi Ligok ni dah dakwa bahawa Kedah ni duduk berada di bawah pengaruh mereka. Jadi 13 ni Melaka tak wujud lagi. Melaka 1400. Kalau kata ada cerita 1262, tapi 1262 tu duduknya orang Melaka ni masih lagi duduk di Batu Sawai, Singapura dan sebagainya. Tak pergi bola. Tak boleh sambung. Ni nak berhenti dah ni. Nak habis dah. Okey. Jadi setakat itu dulu saya cerita berkenaan dengan sejarah Kedah dengan Melaka ni. Satu cerita yang saya rasa lah akan menimbulkan satu perdebatan yang panjang. Ramai orang akan trigger. Dan kita kena faham, berdasarkan apa yang ditulis oleh Portugis, suka atau tidak, inilah cerita yang ditulis oleh mereka yang hidup pada zaman tu. Oleh Barbosa, Afonso, Coelho, Tommy Pires. Depa ni yang hidup zaman tu. Dan depa yang dengar, depa yang pergi tengok tempat-tempat tu, dan depa boleh cerita kat kita lah, memberi gambaran walaupun secara tidak jelas, tetapi berdasarkan apa yang depa tulis itulah menjadi sandaran kepada sejarah, kepada kita lah, pada saya terutamanya, untuk membina semula sejarah Negeri Kedah tu pada zaman tu lah. Okey. Dan berdasarkan catatan di Kedah, berdasarkan catatan ini juga jelas menunjukkan bahawa cerita pasal Manjung yang diorang duk cari selama hari ni ada dalam catatan Portugis. Begitu juga dengan cerita Bruas. Duk cari kerajaan Bruas mana apa semua. Cerita Bruas ni pun dah jumpa dalam catatan Portugis. Dan Bruas ni jatuh pasal dia dah tak ada keupayaan untuk berdagang. Dia dah tak ada sumber hasil. Yang tu yang menyebabkan kemungkinan lah Bruas ni dia berpindah pergi ke Kuala Kangsar, di mana dikatakan bahawa Tok Temung ni adalah salah seorang pembesar kepada kerajaan Bruas. Dan ada yang kata dia adalah Raja Bruas lah. Tapi kalau ikut majoriti mengatakan bahawa dia adalah pembesar. Jadi bila mana dia pembesar, mesti ada raja. So siapa raja dia? Kemungkinan Kedah tu lah, sebab dia kena hantar sebab kata Portugis, semua tempat-tempat ni Selangor, Bernam, Beruas dan Manjung menghantar ufti kepada Kedah. Jadi kemungkinan Datuk Tok Temung tu adalah Shah Bandar Kedah yang berada di Beruas lah pada ketika itu, dan kemudiannya berpindah ke Cegar Galah di Kuala Kangsar. Kami mau cerita perang. Sabar. Baru baca mana boleh cerita semua. Mana tadi? Kerajaan Gangga Negara Beruas. Itu Allah Alam bisawab. Itu zaman Hindu lah kot. Zaman awal lagi. Okey. Sebelum tu, saya tamatkan sesi ni. Saya nak bersedia untuk tengok bola pula. Okey. So, sebelum habis tu, yang ni ada buku Pelayaran Vasco da Gama. Perang dah cerita dah. Perang tu tak kaji habis lagi. Tahu mukadimah layang-layang saja. Sebab dia yang menurut catatan Portugis, perang berlaku pada zaman Mansur dengan Muzaffar dan Mansur, di mana kedua-dua sultan ni merebut kawasan Manjung, Beruas, Manjung, Bernam, Selangor dan Perak. So Perak ni pun macam pelik juga kan, sebab Perak 1526 baru wujud. Jadi main mana Perak? Ni pun satu benda yang kena kaji balik. Okey. Jadi ni buku Pelayaran Vasco da Gama. Ni buku terjemahan yang dibuat oleh Johan Ahmad. Vasco da Gama ni seorang pelayar yang pernah sampai ke tanah Melayu juga, ke Melaka. Dan dalam catatan ni juga ada berkaitan dengan Melaka lah terutamanya. Okey, jadi siapa yang nak beli buku ni boleh pergi ke Shopee Ketaha. Ni mukadimah awal lah. Hampa duk tanya nak suruh buat buku terjemahan.
tolong support dulu hak ni. Nanti kita buat terjemahan buku-buku yang lain lah. Okey, sebelum saya lupa, komentaris ataupun catatan Alfonso de Albuquerque sebenarnya ada 4 volume. Saya dah jumpa 4 volume. Volume 1 pernah diterbitkan oleh Universiti Melaya yang menceritakan tentang serangan Portugis ke atas Melaka. Sebenarnya ada 4 volume semuanya. Yang paling menarik berkenaan Kedah ada dalam volume 3. Volume 3 ni sangat rare lah. Tapi dah ada terbitan lah, orang putih dah terbit. Saya harap, tak tahulah kut ada yang pandai-pandai orang putih ni, kut ada ringan tulang ke apa, rajin ke nak menterjemah karya-karya ni ke dalam bahasa Melayu. Boleh PM saya lah. Kita kerjasama lagu mana ke, demi kelangsungan sejarah. Sebenarnya kita kekurangan bahan-bahan sejarah dalam bahasa Melayu. Jadi sebab itulah kita tak ramai pengkaji sejarah. Okey. Saya nak tengok sebab nak perhati mental CCA untuk game malam ni sebab pak dia mati. Oh, pak dia mati. Okey lah kot noh. Okey, sekadar itu saja daripada saya. Sekali lagi, boleh hampa kena start baca buku lah, seriously lah. Nampak tak boleh banyak sangat saya cerita pun tergantung kan. Saya pun tak syok kot kan, tapi saya pun tak boleh nak cerita semua. Pasal saya cerita semua, orang dapat idea, orang menulis, orang plagiat idea tu. Benda tu yang saya sakit hati kan. Kita ni nak berkongsi untuk masyarakat, tapi ada orang yang jahat ni, dia ambil peluang kan, ambil curi apa benda yang kita tulis, apa benda yang saya cakap ni. Mereka tulis apa semua, mereka naik pangkat lah, mereka dapat PhD lah, apalah. Supaya saya ni nak sambung master pun tak boleh lagi. Jadi kadang benda-benda lagu ni lah yang jadi masalah kepada saya lah. Okay, sekali lagi, apa pun teruslah memberi sokongan kepada ahli sejarah kita. Dan saya minta tolong kita support-support lah pakat-pakat orang sikit lah. Okay, sekali lagi, mana siapa yang nak dapatkan buku Vasco da Gama tu, boleh pergi ke Shopee ke Taha, apa boleh beli kat situ lah. Okay, so jadi sekian, terima kasih kerana memberi sokongan. Hari ni pecah rekod 120 lebih, 100 tadi kat 140 orang yang view. Selalu saya duk view suram, saya duk live kan. Saya duk buat live tu dalam 50-60 tu ramai lah bagi saya. Secara peribadinya ramai. Tapi hari ni lagi ramai, Alhamdulillah. Jadi saya berharap dengan apa yang saya cerita ni akan memberikan satu nafas baru kepada persejarahan negara dan memberi satu pandangan yang lebih luas tentang Negeri Kedah. Negeri Kedah bukan hanya tergantung pada zaman Chola dan kemudian zaman Kedah Siam, tetapi dia juga melalui semua fasa kemanusiaan, semua fasa kemelayuan yang berlaku di tanah air. Negeri kita bukan lekeh. Kita ni tak lekeh, negeri kita tak lekeh. Tapi orang Kedah ni dia style bodoh-bodoh. Orang trending kan, bodoh-bodoh kan. Dia malas nak tunjuk. Okey. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. InsyaAllah sampai siap, nanti saya dah siap betul-betul hari ni, saya akan cerita kat hampa apa yang berlaku. Dan tengoklah, kalau saya ada seru, saya akan cerita kat hampa pasal Sultan Rijaluddin, Sultan Kedah yang paling kahak, Sultan Kedah yang ke-13, tetapi namanya dilupakan dalam lipatan sejarah Kedah. Ni satu cerita yang sangat best pasal Sultan Rijaluddin, bila mana dia adalah satu-satunya Sultan Kedah yang boleh sound Siam pada tahun 1630 apabila berlaku satu peperangan di antara Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.